الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله. Tuan dan puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah masih kita dengan hadis-hadis berkenaan dengan adab yang dihimpun dan dikumpulkan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Hari ini masuk pada bab Al-Ma'dubah, bab menyediakan hidangan atau bab kenduri. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, adakah jamuan atau kenduri itu hanya dilakukan atas sebab dan munasabah tertentu, atau boleh sahaja pada bila-bila masa tanpa sebab? Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Abu al-Malih qala sami'tu Maimunan yani ibn Mihran qala sa'altu Nafi'an hal kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yad'u lil ma'dubah. Kata Maimun, aku pernah bertanya Nafi', adakah Sayyiduna Abdullah bin Umar pernah menjemput untuk memakan hidangan atau kenduri di rumah dia? Qala, dia kata pernah, lakinnahu kasara lahu ba'irun marratan fanaharna. Cuma satu kali itu seekor untanya patah kaki, lalu kami sembelih. Summa qala uhsyur alayya al-Madinah. Kemudian dia kata kepada aku, himpunkan penduduk Madinah. Hanya kawasan tertentu lah, panggillah mereka ni. Qala Nafi' faqultu ya Aba Abdurrahman ala ayyi shay' laysa 'indana khubzun. Aku pun bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, atas sebab apa nak panggil mereka mai makan jamuan ni? Ada sebab munasabah apa-apa tak? Dan kita tak ada roti untuk dimakan dengan unta itu. Faqala Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji bagimu. Hada iraqun wa hada maraq. Ni daging, yang ni apa, kuah dia atau sup dia. Apa lagi yang kita perlukan? Atau qala marqun wa bid'un faman syaa'a akala. Siapa yang datang dan nak makan, dia makan. Wa man syaa'a wada'a. Dan siapa nak, dia boleh tinggalkan atau makan. Hadis ni nak cerita kat kita bahawa dianjurkan untuk kita menjamu orang lain makan, sama ada dengan sebab atau tak ada sebab. Sebab yang lalu kita buat lah, nak bertunang ke, nak berkahwin ke, masuk rumah baru, nak mula berniaga ke, apa yang kita buat macam-macam. Orang Melayu ni dalam bab kenuri ni cukup pandai lah. Benda apa tak ada kenuri, pokoknya ada dalil orang Melayu buat kan? Sehingga tak ada apa-apa sebab pun boleh kita ajak. Di mana orang kawan, jom main lah rumah kan, ada apa adalah makan-makan sikit. Orang akan tanya, ni kenuri apa ni? Tak ada sebab apa saja nak panggil makan. Kerana orang yang datang makan makanan kita akan mendoakan kita, dan kita yang dijemput pun kena doa. Moga Allah memberi makan kepada yang memberi makan kepada kami. At'amallahu man at'amana wa saqallahu man saqana.
Moga Allah bagi makan kepada orang yang memberi makan kepada kami, dan memberi minum kepada orang yang memberi minum kepada kami. Baik. Kemudian ini dalil buat kenduri ketika khatan. Kadang subhanallah, orang dulu duk buat, bila kita tak jumpa dalil, kita merasa sopan adat. Apa ni nak seronok nak khatan pun buat kenduri ke? Apa munasabah khatan dengan kenduri? Nak sunat. Subhanallah, banyak ada dalil sahih bahawa haddatsana Zakaria bin Yahya qala haddatsana Abu Usamah an Umar bin Hamzah qala akhbarani Salim qala khatanani ibn Umar ana wa Nu'ayman fadhabaha alaina kabshan falaqad ra'aytuna wa inna lanajzilu lahu 'ala as-sibyan an dhabaha 'anna kabshan. Kata Salim ni budak atau hamba yang berkhidmat dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan dia adalah di antara yang sangat alim dalam bab hadis. Kenapa? Dia duduk dengan orang yang alim, dan Sayyidina Abdullah bin Umar akan mengajar semua orang yang duduk dengan dia, termasuk hamba-hamba dia, hingga hamba dia lebih alim daripada orang yang merdeka. Dia kata, tuan kami Abdullah bin Umar khatan aku dan seorang lagi yang bernama Nu'aim. Lalu dia sembelih seekor kibash sempena dengan kami berkhatan. Dan sungguh aku lihat kami pada hari itu sangat gembira bersama dengan kanak-kanak yang lain. Kerana apa? Kerana Sayyidina Abdullah bin Umar sembelih kambing kat kami buat jamuan. Masya Allah, ada dalil. Dapat. Ini lepas nak khatan lagi pula buat murid. Khatan ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, wajib ke atas orang lelaki di sisi jumhur ulama. Bukan sepakat, jumhur. Jumhur ni makna jumlah yang paling ramai di kalangan para ulama menyatakan khatan bagi orang lelaki adalah wajib. Sebahagian kecil menyatakan tidak. Siapa boleh jaga apa kotoran yang ada di bawah selaput itu, sila, tak payah buat. Namun kerana sukar menjaga, kadang-kadang ghalib, maka sebahagian besar para ulama mewajibkan khatan. Yang kedua, hukum khatan kepada wanita, dan itu tidak maknanya walau dibuat dalam masyarakat kita tapi tak dikendurikan, tak jadi masyhur seperti anak lelaki, bahkan tak dihimpun ramai-ramai. Mandi sungai dulu, orang panggil bomba sempur ke apa dah. Kerana khatan kepada wanita juga khilaf padanya. Kata Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, kata khatan untuk wanita itu hukumnya khilafnya sangat besar, hingga para ulama yang menyatakan kena, iaitu ke atas budak perempuan yang berada yang lahir atau hidup di negara-negara yang cuaca panasnya tinggi, berbanding budak perempuan yang lahir atau hidup di tempat atau di negara yang cuaca sejuknya sangat tinggi. Kembali kepada cuaca. Pernah kami di Syria, kawan-kawan yang dapat anak lelaki, senang lah. Anak lelaki ni untuk mudim berderet pergi jalan, dibuka macam klinik khusus untuk khatan. Kira balik dari hospital terus singgah, pum dia potong balik. Tak gaduh teruk tak sang. Tak sang dia minta macam-macam, PS5 lah, PS4 lah, macam-macam nak kena beli. Kecil dia tak gaduh minta apa, dia tak reti. Tak ya, saya buat kan anak saya berapa hari lah juga, tak gaduh dia nak menerak nak apa, bayi lagi. Nah,
Dapat anak perempuan payah. Bila pergi cari dia pun tak boleh. Mana boleh khatan perempuan lelaki saja. Tu balik pada adat dan juga hukum yang khusus di tempat tu. Adapun di tempat kita, kita buat. Dua-duanya ada dalil. Nah, cuma Nuri jangan tinggal. Dah ni mengaji dah buat dalil. Nuri jangan tinggal. Kalau puluk dengan tamban tergeliat pun jadilah. Kira-kira orang main ziarah tu adalah apa yang mereka boleh makan, insya-Allah. Sehingga disebutkan di sini juga allahu fil khitan, boleh berhibur ketika berkhatan. Punca dia adalah atau sebab dia nak bagi hilang rasa takutlah. Kita semua pernah alami lah, bagi anak atau bagi ayah, kita pernah alami di antara yang paling menakutkan orang lelaki yang ni lah. Ingat dulu di sekolah-sekolah gede lepas naik dulu Mahat Tarbiyah, Allah, Tok Mudin letak atas batang pisang tu, rata batang pisang tu saja pun dah teruk lah, padahal dia sejuk kan? Nak bagi kita relax, sejuk tu. Awak tak letak atas kerusi ke, atas katil, atas tilap, buah atas batang pisang. Nak bagi kita sejuk, tak takut. Rupanya sejuk tu 4 orang kena pegang. Siap saya kena tarik tengkuk naik atas lagi tu. Menakutkan, tapi sikit je. Tu. Nak bagi kanak-kanak ni, anak-anak ni terhibur, tak takut, maka boleh berhibur. Dipanggil seorang tukang nasyid untuk bernasyid menggembirakan anak-anak ni. Sebab apa? Kalau mereka lari payah. Ada kawan terlepas daripada kemudian lari tu, tak jumpa orang, buat lain, kena lain. Baik, bab da'watiz zimmi, bab kenduri yang dibuat oleh bukan Islam, yang kategorinya zimmi, yakni orang Islam yang baik dan berdamai dengan orang bukan Islam, minta maaf, yang baik dan berdamai dengan orang Islam. Orang kafir ini terbagi kepada dua, panggil zimmiyun wa harbi. Yang dia ni duduk dalam negara Islam atau di luar negara Islam, tetapi dia tidak memusuhi Islam, dia kekal atas kekufuran dia, tapi dia tak musuhi Islam, tak sakiti, tak benci, tak kata apa. Ini nama dia zimmi. Dan di sana ada kafir harbi. Harbi ini biasa bermusuhan, sama ada memang dia perang sungguh dengan senjata bunuh kalangan umat Islam, atau merancang keburukan, merosakkan nama baik Islam, menulis sesuatu yang menimbulkan salah faham terhadap Islam. Ini harbi. Harbi tak boleh ada apa-apa unsur rahmat dan perdamaian dengan mereka. Ini terbalik. Arab Saudi dibuka ruang udara dia untuk kapal terbang penerbangan Israel. Baru 3 hari lepas. Kenapa apa lagi? Israel ni perlu dalil kan nak abang kata dia musuh? Kena buat kajian dulu kan? Kenapa Israel musuh kita? Daripada puluhan juta yang tinggal di Palestin, di Gaza itu, hanya ada 2 juta saja. Hambat, bunuh. Nak kata sempit tak? Dia hambat, dia bawa masuk. Tinggal Yahudi Ethiopia, Habasyah tu, Ethiopia, dia bawa masuk. Apa lagi yang negara Islam perlu dalil nak yakin bahawa Israel ni musuh? Terang-terang dia tembak, terang-terang dia bunuh. Bulan puasa kan, hari raya kan, dia tak heran. Pelik. Alasan dia tak apa, kerana penerbangan tu hanya akan mendarat di Emirat Arab Bersatu sahaja. Penerbangan nak pergi tahun lain tak boleh.
Tapi tentu kenapa kalau dia tak buka kena pijak? Oh, kesian sungguh kat Israel ni. Tengok kapal terbang dia pergi lagi jauh. Subhanallah. Pelik kan? Baik, ala kulli hal. Boleh tak kalau jiran kita bukan Islam jemput kita pergi kenduri rumah dia, kalau kita yakin atau dia hidangan khusus untuk kita tu dia bagi orang Islam masak. Haddatsana Ahmad bin Khalid qala haddatsana Muhammad bin Ishaq an Nafi' an Aslam maula Umar radhiyallahu anhu qala lamma qadimna ma'a Umar bin al-Khattab Syam atahu ad-dahqan. Kata Aslam khadam kepada Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika kami sampai bersama, ketika aku dan Umar sampai di Syam. Syam ni sebuah negara yang besar yang baru dibebaskan oleh Islam daripada penjajahan Rom. Maknanya ramai lagi belum Islam. Kesan-kesan syirik dan juga Kristian itu masih wujud. Bila sampai, datang kepada Sayyidina Umar ketika itu Khalifah Ad-Dahqan. Ad-Dahqan ni untuk mulu, ketua kampung. Qala, dia kata, ya Amirul Mu'minin, inni qad sana'tu laka ta'aman fa uhibbu an ta'tiyani bi ishrafi man ma'ak fa innahu aqwa li fi 'amali wa ashrafu li. Qala, inna la nastati'u an nadkhula kanaisakum hadhihi ma'as suwari allati fiha. Kata ketua kampung itu, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah sediakan untuk kamu makanan. Jadi dengar khalifah Islam mai nak buat lawatan, dia buat makanan. Dan aku gembira jika kamu dapat datang memenuhi jemputanku bersama-sama dengan orang-orang kanan yang bersama kamu. Orang kanan. Sayyidina Umar ni pertama, tidaklah dia kalau berjalan dia nak diiring oleh pengawal dah. Dia sendiri jalan sebab dia lagi kuat pada pengawal dia. Dia tak perlu pada pengawal. Menteri duk bodek kiri kanan, dia tak perlu. Dia lantik dan dia suruh dia buat kerja, bukan mengampu. Duk jalan di belakang dia. Fa innahu aqwa li fi amali, kana sesungguhnya ini akan lebih menguatkan aku dalam urusan kerjaku dan memberi kemuliaan kepada aku. Maknanya kalau kau main makan apa, ialah Perdana Menteri singgah kampung kita ni, kira ketua kampung tu masuk surat khabar dah 3 hari. Lagu tu lah liputan dia tu. Qala, kata Sayyidina Umar, tengok Sayyidina Umar tak tolak untuk makan jamuan. Cuma dia kata, kami tak boleh masuk ke dalam gereja-gereja kamu ini dengan gambar-gambar dan patung yang ada di dalamnya. Berarti kalau kamu buat di luar daripada gereja ataupun kuil hamba, kami boleh makan, tapi dengan syarat itulah diyakini halal. Dan juga hukum memakan masakan orang-orang Kristian itu boleh. Ta'amuhum hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan kamu halal bagi mereka, ahli kitab, dan makanan mereka halal bagi kamu jika yang dimasak itu bukan daripada yang haram, babi atau Allah atau sebagainya. Baik, sama juga dengan orang bukan Islam yang bukan di kalangan agama Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka khususkan kepada kita makanan yang halal, sila penuhi. Apatah lagi jika mereka jiran ataupun di kalangan ahli keluarga kita. Pernah depan rumah saya tu, Velu yang jual lembu tu, dia meninggal dah, mati dah apa. Saya pun tak tahu bila dia mati. Dah pindah duduk dalam tu. Satu hari anak dia kahwin, dia main panggil ustaz. Esok dia buat kenduri anak. Ustaz mai, saya buat masak khusus
untuk orang Melayu punya orang Islam. Dan memang dia buat satu kemah khusus. Dia panggil apa catering apa cik kandang pun dengan kawan tu nyari serve apa orang kedai tu nyari orang Melayu main makan tu. Banyak kawan Melayu beli duk jual lembu apa semua. Baik. Bab ad-da'wah fil wiladah. Bab kenduri. Ni contoh bab kenduri je ni. Ni ada kenduri ya. Pagi ni ada? Tak ada. Bab kenduri ketika melahirkan anak atau menyambut kelahiran anak. Haddatsana Muhammad bin Abdul Aziz Al-Umari qala haddatsana Dhimra ibn Rabi'ah عن بلال بن كعب العكي قال زرنا يحيى بن حسان البكري الفلسطيني في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قديل وموسى بن يسار فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما فقال يحيى أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. سبحان الله. Baik, ada sekumpulan di kalangan tabi'in menziarahi seorang sahabat mereka yang bernama Yahya di kampung dia. Yang ziarah ni orang hebat juga. Sayyidina Ibrahim bin Adham, Abdul Aziz bin Qadir, Musa bin Yasar. Lalu bila sampai di kampung tu, di rumah sahabat mereka Yahya bin Hassan, mereka dihidangkan dengan hidangan makanan. Lalu Musa yang ketika itu berpuasa, salah seorang daripada yang datang ziarah tu puasa. Dia pun kata, minta maaf, saya puasa sunat. Bila dengar yang tu, tuan rumah kata, Yahya ni kata, sesungguhnya ada seorang di kalangan sahabat Nabi SAW yang kami panggil dia Abu Qursafah. Dia ni duk jadi imam di masjid kampung kami selama 40 tahun. Dia jadi imam, dia mengajar kami hadis-hadis Nabi apa semua. Sahabat macam tu. Lepas Nabi wafat, mereka pakat keluar daripada Madinah, pergi ke merata tempat untuk berdakwah. Ada yang keluar berperang, ada yang keluar berdakwah. Dia duduk di tempat yang asing, jadi imam, jadi guru di situ. Suatu hari ayah aku dapat anak. Adik-beradik dia lah. Dicerita ni ayah dia dulu. Yang Abu Qursafah ni, dia buat sehari puasa, sehari makan. Sehari puasa, sehari makan. Bila lahir saja adik kami yang baru, ayah kami jemput dia datang ke rumah, buat sedikit hidangan. Kebetulan pada hari dia dijemput itu, dia berpuasa. Tapi dia mai dan dia buka puasa dia dan dia makan apa yang dihidangkan oleh ayah kami. Nampak kata sahabat Nabi pun dulu puasa hebat, tapi bila orang jemput makan, dia buka puasa dia, dia makan. Tu sahabat Nabi. Siapa yang mai lepas sahabat Nabi, takkan nak lagi warok pada sahabat Nabi. Takkan nak lebih hebat memahami sunnah Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Ibrahim bin Adham pun bangun, dia hampak hamparan dia untuk duduk, dan sahabat dia Musa bin Yasar pun makan. Subhanallah. Syahid dia ataupun apa yang kita nak ambil daripada hadis ni ialah banyak berpuasa sunat itu hebat. Masya Allah. Di antara yang sangat mendekatkan kita dengan Allah ialah puasa wajib dan sunat. Yang kedua, janganlah puasa sunat itu menghalang kita daripada menggembirakan orang lain.
dalam menjaga silaturahim, terutamanya dalam bab jemputan makan dia. Sebab memang adat manusia bila berhimpun akan makan, bila mai ke rumah akan dijamu makan, bila jumpa ajak pergi kedai makan. Jadi yang tu bila makan ni dia boleh timbulkan rasa seronok, dekat, rasa ada sesuatu yang kita buat kepada orang yang jarang kita. Kalau mai rumah tak jamu langsung ni alat kita. Baik. Yang kedua, yang ketiga, minta maaf, sunnah orang-orang terdahulu itu adalah ikutan kita. Jadi mungkin kita ada ijtihad kita macam ni, tapi selama ada dah sunnah yang dilakukan oleh orang dulu, yang di kalangan sahabat dan tabi'in, kita ikutlah. Karena tidaklah mereka buat kecuali dengan petunjuk daripada Nabi SAW, arahan, ajaran dan daripada sunnah Nabi SAW, sehingga kita dalam duk sangka yang kita fikir tu lagi bagus, rupanya hak dia buat tu lebih baik. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung bab tahnik kanak-kanak. Tadi hadis yang kita baca tadi, bab puasa pun kena buka puasa, dan juga bab boleh buat kenduri ketika dapat anak. Kita buat sama ada kenduri kerana hari ketujuh buat akikah, ataupun buat jamuan biasa dulu. Jangan kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ada orang bertanya, Ustaz, kami tak boleh nak sembelih kambing, duit tak apa ada. Waktu melahirkan pun kena bayar banyak apa semua, mungkinlah persiapan kelahiran anak pun duit habis banyak. Jadi tak boleh nak buat pada hari ke-7 atau hari ke-14 akikah. Apa hukum dia? Hukum dia tak apa, akikah ni buat bila masa tak apa. Tapi kalau dan buat jamuan sikit untuk ambil sunnah daripada ikutan orang yang terdahulu yang hebat. Maknanya jemputlah jiran-jiran main sikit, jamulah apa-apa yang tak seberat kita sembelih kambing. Sebab kambing pun mahal lah ni. Nak cari hak cukup umur yang lagi hilang umur kita kadang-kadang. Beli hak cukup umur. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.